Salam sejahtera bersama saya Nervin Majil dalam 15 minit MMTV edisi 25 April 2023. Doakan saya teraniaya. Demikian kata-kata pelakon Boy Iman ketika diiringi anggota polis ke Mahkamah Magistrate Kuala Lumpur hari ini. Difahamkan pelakon yang popular dengan telefilm Blok 404 itu bersama 3 lagi individu didakwa di Mahkamah Magistrate atas pertuduhan menipu seorang wanita berhubung satu program festival raya di Pusat Dagangan Dunia WTC. Bagaimanapun, keempat tertuduh iaitu Boy Iman atau nama sebenarnya Nurul Iman Abdul Rahman, 43 tahun, Nur Azmi Jantan, 49 tahun, serta Nur Razah Sahut, 51 tahun dan Nur Zana Rapi, 51 tahun, mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan terhadap mereka di hadapan Magistrate Nur Eliana Hanim Abdul Halim. Mengikut pertuduhan, kesemua tertuduh didakwa telah menipu Siti Wardina Basir, 21 tahun dengan memperdaya mangsa dalam penjualan tapak perniagaan atau penyewaan tapak sempena Festival Hore X Fest Raya sehingga mendorong wanita itu menyerahkan RM1,500. Kesalahan itu didakwa mengikut Seksyen 420 Kanun yang dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Keseksaan. Mahkamah kemudiannya menetapkan 13 Jun ini sebagai sebutan semula kes dan serahan dokumen. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata sehingga kini beliau masih belum menerima sebarang permohonan rasmi bagi membincangkan peruntukan kewangan kepada ahli Parlimen Pembangkang. Beliau yang ditugaskan berunding dengan pembangkang berhubung isu itu berkata kerajaan hanya mahu pembangkang mengemukakan tawaran rasmi dalam urusan itu seperti yang dilakukan ketika pentadbiran kerajaan yang diketuai Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebelum ini. Mengakui bahawa baru-baru ini beliau dan Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan telah mengadakan perjumpaan namun jelasnya ia adalah pertemuan tidak rasmi. Selain itu, beliau juga tidak menetapkan had masa khusus untuk Ketua Whip Pembangkang dan juga ahli Parlimen Kota Baru itu mengemukakan cadangan berhubung perkara berkenaan. Terdahulu, PN telah melantik 3 wakil yang terdiri daripada Setiausaha Agung PN, Datuk Seri Hamzah Zainuddin, Naib Presiden Bersatu dan ahli Parlimen Putrajaya, Datuk Dr. Aziz Jidin dan Taqiyuddin untuk menyertai rundingan itu. Timbalan Ketua Pengarah Kesihatan, Penyelidikan dan Sokongan Teknikal Datuk Dr. Muhammad Razi Abu Hassan dilantik sebagai Ketua Pengarah Kesihatan bagi menggantikan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah yang bersara pada Jumaat lalu. Menteri Kesihatan Dr. Zaliha Mustafa berkata pelantikan Dr. Muhammad Razi berkuat kuasa pada 21 April lalu. Katanya pelantikan Dr. Muhammad Razi berdasarkan kelayakan dan pengalaman luasnya dalam bidang perkhidmatan kesihatan negara. Tegasnya beliau yakin dengan pengalaman, pengetahuan dan kepakaran serta kredibiliti Dr. Muhammad Razi mampu memberi khidmat yang terbaik dan menjadi rakan pasukan bersamanya dalam memastikan matlamat serta agenda reformasi kesihatan negara dilaksanakan secara menyeluruh. Jumaat lalu, Dr. Nur Hisham yang terkenal dengan jolokan Jeneral Perang Negara kerana mengetuai jentera kesihatan dalam membendung wabak COVID-19 bersara wajib selepas berkhidmat selama 35 tahun di sektor kesihatan serta memegang jawatan Ketua Pengarah Kesihatan selama 10 tahun sejak 2013. Jumlah mesin dialisis di Malaysia tidak mencukupi bagi menampung keperluan pesakit kronik buah pinggang yang semakin bertambah pada setiap tahun. Laporan National Renal Registry mendedahkan peningkatan daripada 683 bilangan pusat dialisis pada 2011 kepada 918 pada 2021 masih tidak mencukupi. Presiden Persatuan Nefrologi Malaysia MSN Dr. Lili Musahar berkata setiap tahun hospital kerajaan menerima kemasukan lebih 8,000 pesakit baharu bagi menjalani rawatan dialisis. Ketika ini terdapat hampir 50,000 pesakit buah pinggang sedang menjalani rawatan hemodialisis sedangkan setiap pusat rawatan mempunyai antara 4 hingga 35 mesin dialisis yang pasti tidak mencukupi untuk memberi rawatan kepada semua pesakit terlibat. Selain daripada pesakit kencing manis, rawatan hemodialisis itu turut digunakan oleh mereka yang menghadapi kegagalan buah pinggang akibat penyakit darah tinggi, batu karang dan kesan pengambilan ubat tertentu. Kemas kini pengetahuan anda tentang isu ekonomi dan pasaran. Merangkumi sektor hartanah,
perniagaan, keuangan, komoditi, IKS, halal niaga dan dunia korporat. Sentiasa ikuti perkembangan ekonomi semasa di dalam dan luar negara. Semua informasi terkini hanya di hujung jari. Dapatkan edisi ringgit setiap Isnin hanya di Akhbar Utusan Malaysia. Polis sedang memburu penunggang motosikal yang membonceng seorang wanita dengan melakukan aksi berbahaya dipercaya berlaku di Kota Baharu, Kelantan. Jabatan Siasatan dan Penguatkuasa Trafik JSPT Bukit Aman dalam kenyataan hari ini berkata pihaknya mengarahkan JSPT Kontingen Kelantan untuk mengesan penunggang motosikal tersebut. Meminta penunggang motosikal terbabit hadir ke Balai Polis Berdekatan, jelasnya aksi tersebut juga merupakan kesalahan di bawah Seksyen 42 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sementara itu, orang awam yang mempunyai maklumat mengenai kejadian tersebut boleh menyalurkan maklumat kepada JSPT Kontingen Kelantan atau mana-mana Balai Polis Berdekatan dengan kadar segera. Terdahulu, video aksi itu tular di media sosial dan mendapat kecaman orang ramai. Polis menahan seorang lelaki dipercayai terbabit melarikan seorang lelaki di hadapan sebuah hotel di Shahar Perdana 3 hari lalu. Lelaki berusia 43 tahun itu ditahan polis awal pagi semalam selepas bapa mangsa berusia 46 tahun membuat laporan polis berhubung kejadian itu. Ketua Polis Daerah Kota Star, Asisten Komisioner Ahmad Syukri Mat Akhir berkata kejadian dipercayai berlaku pada jam 6.30 petang kemarin ketika bapa mangsa berada di rumahnya di Taman Wira Mergong dan menerima maklumat yang anaknya dilarikan kumpulan individu terbabit. Susulan kejadian itu, Ahmad Syukri berkata sepasukan pegawai dan anggota dari Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Star menahan seorang suspek dan masih mengesan individu lain yang terbabit dalam kejadian itu. Beliau berkata kes disiasat mengikut Seksyen 362 Kanun Keseksaan dan masih menyiasat motif sebenar kejadian berlaku. Terdahulu, video berdurasi 41 saat yang menunjukkan beberapa individu menolak mangsa ke dalam sebuah kereta Perodua Viva di lokasi kejadian itu turut tular di laman sosial. Beralih ke berita dunia, Jabatan Kesihatan Taipei mengesahkan 2 jenama mi segera dari Malaysia dan Indonesia mengandungi bahan yang boleh mendorong kepada kanser. Jabatan tersebut mendedahkan 2 jenama mi segera itu mengandungi bahan ethylena oksida iaitu sebatian kimia yang dikaitkan dengan limfoma dan leukemia selepas ujian dilakukan ke atas mi segera terbabit. Sehubungan itu, semua peruncit di negara berkenaan diminta untuk tidak menjual produk terbabit selain pengimport jenama mi segera itu juga akan turut didenda. Menerusi maklumat di laman web Biro Toksik dan Bahan Kimia di bawah Pentadbiran Perlindungan Alam sekitar peringkat Kabinet, ethylena oksida berisiko beracun apabila dimakan atau dihidu. Selain daripada membawa kepada penyakit limfoma dan leukemia, ethylena oksida juga boleh menjejaskan kulit dan mata jika bersentuhan dengan bahan tersebut. 13 maut manakala lebih 50 lagi cedera dalam 2 letupan depoh peluru di barat laut Pakistan semalam. Ketua Polis Wilayah Akhtar Hayat berkata letupan itu menggegarkan pejabat anti keganasan di Lembah Swat. Katanya kebanyakan mangsa terkorban dalam insiden tersebut adalah pegawai anti keganasan, polis serta seorang wanita bersama anaknya yang sedang melalui bangunan itu. Dalam satu kenyataan dikeluarkan, punca letupan tersebut berkemungkinan besar disebabkan peluru terbakar akibat litar pintas. Dalam masa yang sama, aspek lain berkait letupan berkenaan sedang disiasat. Sementara itu, pentadbiran sebuah hospital memberitahu bahawa beberapa individu yang mengalami kecederaan telah dibawa untuk mendapatkan rawatan lanjut. Utusan Malaysia dan Cosmo melancarkan satu lagi produk terbaru. Apa yang ada dalam Iklaneka? Ia adalah platform yang tepat dan efektif untuk mengiklan antaranya berbagai jenis notis, catatan kosong, hartanah, tender, kenderaan, mencari wali atau waris dan berbagai lagi. Apa yang anda cari? Semuanya ada di sini. 2 dalam 1. Layari iklaneka.utusan.com.my. Berita ekonomi negara, jualan kereta terpakai dijangka cecah 18 bilion ringgit bagi tahun 2023.
Presiden Persekutuan Persatuan Syarikat Kereta dan Kredit Malaysia, Datuk Tony Kor Chung Boon berkata, jangkaan itu dibuat berdasarkan kepada prestasi jualan kereta terpakai yang meningkat kepada 450,000 buah bagi tahun 2023. Anggaran nilai jualan itu adalah berdasarkan kepada harga sebuah kereta terpakai iaitu sekitar RM40,000. Dalam pada itu, beliau turut yakin bahawa jualan kereta terpakai bagi tahun 2023 masih mampu meningkat lebih tinggi sekiranya pasaran kereta baharu menurun disebabkan orang ramai yang mengambil pendekatan berhati-hati. Unjuran inflasi disemak semula pada Julai antara 3 hingga 3.5% bagi tahun 2023 berbanding sekitar 3% pada sebelumnya. M-Bank Group Economic Research M-Bank dalam nota kajiannya memberitahu kadar tersebut bagaimanapun masih dalam lingkungan unjuran Kementerian Kewangan dan Bank Negara Malaysia antara 2.8 hingga 3.8%. Jelasnya, semakan semula unjuran inflasi itu dibuat dengan mengambil kira andaian bahawa tarif elektrik, harga diesel dan harga siling ayam serta telur akan ditamatkan beransur-ansur menjelang separuh kedua tahun ini. Susulan itu, M-Bank turut menjangkakan kenaikan kadar dasar semalaman OPR sebanyak 25 mata asas akan berlaku tahun ini. Kita ke berita sukan. Menjelang Sukan SEA 2025 di Thailand, tiada lagi sukan tradisi yang pelik akan dipertandingkan selepas Persatuan Sukan Asia Tenggara CGF memutuskan agar tamasya dwi tahunan itu memberi tumpuan kepada sukan bertaraf lebih tinggi. CGF memutuskan bahawa mulai Sukan SEA 2025 hanya akan menumpukan kepada penganjuran sukan kumpulan 1 iaitu olahraga renang, kumpulan 2 sukan Olimpik lain dan maksimum 2 sukan tradisi dibenarkan dalam kategori 3. Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia MOM Datuk Nazifuddin Najib berkata, sebelum ini sudah ada perbincangan antara Malaysia, Singapura dan Thailand agar tumpuan acara di Sukan SEA lebih diberikan kepada acara yang akan dipertandingkan di Sukan Olimpik. Katanya, biarpun lebih terarah kepada sukan berprestasi tinggi, acara bagi sukan tradisional tidak dipinggirkan kerana tuan rumah masih boleh menyenaraikan sukan yang mereka inginkan menerusi kategori 3, namun ia perlu dihadkan dan tidak terlalu banyak. Antara sukan dalam kategori 3 ialah arnis, catur, bina badan, renang sirip, muay thai, sport dance, bola jaring, kempo, pencak silat, lumba perahu tradisional, ski air, vovinam dan bowling padang. Pengarah Kejurulatihan Perseorangan Akademik Badminton Malaysia ABM Wong Chun Han memberi jaminan bahawa ayam tambatannya Eng Zeyong kini berada dalam keadaan terbaik untuk berentap di Kejohanan Badminton Asia BSC hari ini hingga 30 April di Dubai, Emirat Arab Bersatu UAE. Pemain perseorangan lelaki nombor 25 dunia itu sebelum ini mengalami kecederaan peha sehingga terpaksa menarik diri di peringkat suku akhir terbuka Switzerland Mac lalu. Bagaimanapun, Zeyong kini mampu menunjukkan tanda-tanda positif dan bersedia mara lebih jauh dalam penyertaan kali keduanya di Kejuaraan Asia tahun ini. Selain Zeyong, Malaysia terus meletakkan harapan kepada 15 wakil negara yang lain untuk memburu gelaran sebagai juara Asia. Sebagai penutup 15 minit MMTV hari ini, saksikan laporan cuaca esok, Rabu 26 April 2023. Jangan lupa dapatkan akhbar utusan Malaysia dan Kosmo untuk berita-berita terkini dan menyeluruh. Sekian sahaja daripada saya, Nevin Majil. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir dan batin. Jumpa lagi.